وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk menjalani ibadah puasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan ibadah puasa itu dapat menjadikan diri kamu salah seorang daripada mukmin yang bertakwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi: man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan harap redha daripada Allah, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Makasih kepada kekanda saya selaku pembuka bicara pengurusi pada malam ini. Seterusnya Tuan Nazir Jawatan Kuasa Masjid Hijau, Kampung Hijau, masjid apa nama? Nurul Iman Kampung Hijau. Seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para habaib, para asatidah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan syukur kerana pada malam ini kita menjadi pilihan di kalangan hamba-hambanya yang duduk di sekitar hijuk ini untuk sama-sama kita istiqamah di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan juga syukur kerana pada malam ini diberi kesempatan untuk kita bertemu. Saya kira kali kedua sebenarnya saya datang di Masjid Ijuk ini ya. Itu pun kurang lebih 4-5 tahun yang lepas. Maknanya lama sangat tak datang. Bulan kali ini tuan-tuan, ini dah selalu sangat. Saya bukan jauh sangat pun ya, tapi nak ceritanya kita merancang ya. Tapi perancangan Allah itu lebih hebat ya. Memang ada Tuan Nazir Ustaz Samhudi, dia ada juga invite untuk datang kuliah dan sebagainya, tapi sebab kerana jadual itu dia bertindih ya, jadi tak dapat kita nak memenuhi hajat jemaah-jemaah di masjid ini. Namun pada malam ini syukur kerana kita dapat bertemu dalam rumah Allah, dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan saya mendoakan kita semua bukan setakat di dunia menjadi pilihan ya,
di kalangan hamba-hamba yang duduk dalam taman syurga. Mudah-mudahan di akhirat esok Allah Ta'ala memilih kita untuk sama-sama kita duduk dalam taman syurga yang realiti. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ramadan kian menjelang, Ramadan kian menjelma. Sudah pasti tuan-tuan, setiap daripada hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga mereka ini merasai adalah salah satu daripada kenikmatan yang apabila Allah Ta'ala beri kesempatan kepada dia ingin untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab itu seawal Rejab kita ada berdoa dengan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatilah kehidupan kami dalam bulan Rajab, Kau berkatilah kehidupan kami dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, Kau sampaikanlah kami untuk kami bertemu dengan Ramadan. Dan hari ini tuan-tuan dah kita sampai nak masuk beberapa hari saja di bulan Ramadan ini. Sebab itu alangkah beruntungnya tuan-tuan kita berdoa, Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Seawal Rejab kita dah berdoa nak masuk Ramadan. Bila tiba saja Ramadan, awal kalam ucapan yang selayaknya kita ucap ialah dengan kalimah Alhamdulillah. Inilah salah satu daripada permintaan mereka-mereka yang telah dihijrahkan daripada dunia menuju ke satu alam yang namanya barzakh. Maka di situ tuan-tuan Nabi kata, kalau nak tahu kita ni sama ada kita menuju ke syurga ataupun neraka, tengok gambaran kita di alam kubur. Sebab itu tuan imam kita dia akan berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hafratan min farin niran. Oh, dia ada belakang Kalau buang tu tak boleh bang. Waktu saya tarik buka pokok tu. Dia ganggu bila cakap tu, dia lambat ni. Tu rasa penat sikit. Ya. Kalau jadi imam mic macam ni sedap kan? Alhamdulillah. Saya ingat saya datang dulu mic dia tak macam ni. Tapi kali ni sedap lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan imam kita dia ada minta tuan-tuan, dia kata, Ustaz tolong isi Ramadan ni satu slot. Saya fikir 2-3 kali tuan-tuan. Sebab apa? Mikrofon ni tuan-tuan, dia memain peranan penting. Kalau kita nak jadi imam, kita nak jadi Bilal. Kalau mikrofon tuan-tuan, sound speaker dia macam ini, Bilal dengan imam tak ada masalah, dia tak penat. Sebab apa? Dia banyak membantu kita untuk kita rehatkan diri kita, sebab dia ada echo tu. Bila kita lepas Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nampak dia ada echo belakang. So kuat tu kita dia boleh relax sikit kan. Tapi ada setengah tuan-tuan tempat, ya Allah, kita diminta jadi imam, ingat ke speaker dia macam Masjid Nurul Iman hijau ni ya. Dia punya speaker tu memang sebiji-sebiji keluar kita. Kalau kita berhenti kat situ, situlah kita berhenti. Dia panggil kita, kita fikir bukan setakat 2 kali, 5-6 kali fikir nak terima ke tidak ya. Jadi bila kita tuan-tuan mikrofon macam ini, dia sesuai untuk kita baca Quran, imam, Bilal, dia jadi relax sikit bagi kita. Bahkan orang dengar pun dia jadi macam Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan macam dalam radio tu kan. Dalam radio tu kan. Jadi maknanya tuan-tuan ni macam. Tapi kalau nak bercakap macam ni, dia tak apa nak sesuai. Dia jadi macam penat. Bila nak habis suara aku tadi, rasa dah berhenti dah kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sedikit tentang berkenaan dengan teknikal lah ya. Jadi kita nak sebut malam ini bukan cerita tentang mikrofon dengan speaker, tapi kita nak cerita tuan-tuan, Ramadan yang kian mendatang ini,
Kalaulah tuan-tuan diberi kesempatan kepada mereka yang sudah duduk di alam kubur ataupun alam barzah ini, sebab di situ ada dua kehidupan. Mereka yang didoakan oleh imam, mudah-mudahan tempat rehat bapa saya kejap lagi, tempat rehat ibu aku nanti, mereka seolah-olah duduk, seolah-olah mereka berada dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan, amin. Dan imam ada berdoa dan anak ada berdoa kepada bapa yang telah pergi meninggalkan keluarga yang tersayang. Ya Allah, kau jangan jadikan tempat persinggahan aku, tempat persinggahan bapa aku, mak aku, seolah-olah mereka duduk dalam lubang bakaran api neraka. Yang ini permintaan. Namun mereka yang disiksa, yang diazab ini tuan-tuan, minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya dikembalikan di kehidupan di dunia. Allah kata tak boleh, sebab kerana bila dah kembali kamu di alam yang namanya alam barzah ini, takkan patah balik di alam yang namanya dunia. Sudah, kamu akan diberalih pula di alam seterusnya yang namanya alam mahsyar. Maka di situ tidak kekal. Maka akhir kehidupan manusia yang dinamakan alam akhirat, sudah pasti kita mengharapkan salah satu tempat yang diidamkan oleh semua manusia, itulah yang namanya syurga. Mudah-mudahan kita semualah, amin ya rabbal alamin. Allah sebut tuan-tuan ya, setiap hari Jumaat pagi, esok tuan-tuan datang subuh Jumaat, ustaz kita akan baca tuan-tuan, ada satu surah yang menjadi amalan sunnah baginda Nabi SAW. Nabi bila pagi saja Jumaat, Nabi tak lepas daripada dua surah ni. Pertamanya surah Sajadah, ayat yang ke-12. Kalau tuan-tuan perasan, imam kita ada sebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Perasan tak ayat? Kita tak perasan, sedar-sedar dah rukuk tu. Ayat yang ke-12 ni, mereka yang memahami ayat-ayat Quran sedang mentadabbur. Bagaimana Allah Ta'ala suruh kita yang hidup ini ambil iktibar. Walau tara idil mujrimun, kalau kamu diberi peluang untuk melihat mereka yang duduk di alam kubur ini, yang diazab demi diazab oleh Allah Azza wa Jalla, mereka ketika itu timbul penyesalan terhadap diri mereka. Kerana di dunia rupanya platform untuk melakukan kebaikan yang nak menentu hala tuju di kehidupan dia akan datang itu, rupanya mereka ni tuan-tuan tertipu dengan kemewahan, mereka tertipu dengan pangkat darjat, mereka tertipu dengan apa yang ada di dunia. Mereka sambil lewa dalam bab amal ibadah yang Allah perintahkan kepada mereka. Lalu mereka ketika itu dikata kepada Allah, wahai Tuhan, ya Allah, sesungguhnya sekarang ini kami dah yakin apa yang disebut oleh Nabi kami. Kami dah beriman apa yang disebut oleh Quran, dan kami mendengar satu ketika dulu Ustaz Jalil ada cerita tentang perkara ini, dan kami hari ini yakin. Farja'na na'mal salihan, maka diminta kepada Allah supaya dikembalikan ke alam dunia untuk kami buat amal soleh. Maka ketika itu Allah Ta'ala tak beri keizinan. Diminta demi minta, kalau tak boleh kami hidup, maka kau bagi kami duduk dalam satu hari saja dalam bulan yang penuh dengan barakah, itulah Ramadan. Mereka minta pada Allah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita meniti kehidupan ini tuan-tuan ya, berlalu masa start daripada hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun akan lalu. Dalam setahun kita ada 12 bulan. Ada satu bulan yang diberi nama padanya, yang diberi gelaran padanya, iaitu Sayyidul Syuhur, penghulu segala bulan. Maka itulah dinamakan sebagai Ramadan. Dalam 7 hari kita ada hari Isnin sampailah hari Ahad. Ada satu hari yang diberi gelaran padanya Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Maka itulah dinamakan hari Jumaat. Dalam 365 hari, 364 malam ibu, ada satu malam yang lebih baik, maka itulah namanya malam
Malam Jumaat itu pun bagus juga ya. Malam Al-Qadar Allah sebut ya. Sebab itu Nabi tuan-tuan di akhir Syaban ini Nabi SAW berkhutbah, kata Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi. Nabi berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallukum syahrun azim wa syahrun mubarak. Akan datang kepada kamu satu bulan yang penuh dengan keagungan. Dan bukan setakat keagungan, bulan itu adalah bulan yang penuh dengan barakah, keberkatan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada hamba-hambanya. Macam mana dinilaikan sebagai barakah ini tuan-tuan ya? Bila ada benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita rasa cukup rezeki tersebut. Bila Allah bagi kepada kita anak, isteri, tuan-tuan, sejuk mata mandang. Bila Allah bagi macam-macam kepada kita, baik dari sudut bentuk nikmat ataupun ujian, maka kita berhusnuzan, sangkaan baik kita dengan Allah, pasti ada hikmah di sebaliknya. Sebab itu tuan-tuan ya, kadang-kadang terfikir bagi diri kita tuan-tuan yang melihat jiran-jiran kita. Jiran kita ni Allah Ta'ala kurniakan kekayaan kepada dia, tapi tak pernah langsung jejak kaki di Masjid Nurul Iman Ijuk. Ada tak kawan macam itu? Jiran macam itu ada. Cuma yang dapat jiran macam itu, dia kena hati-hati sikit tuan-tuan. Sebab apa? Mereka inilah yang melewatkan kita untuk menuju ke syurga. Hati-hati. Sebab itu Nabi dah sebut sebelum itu. Nabi kata, kalau kamu nak bertempat, nak buat rumah, nak bina tempat hidup tinggal kamu, kamu kena tengok dulu siapa jiran kamu. Al-jar qabla dar. Sebelum kamu berjiran, kamu tengok dulu jiran kamu. So maknanya paling tidak sebelum kita nak dirikan banglo kita, maka kita tanya dulu siapa sebelah kanan kiri kita. Sebab takut dia jadi fitnah, ujian. Bila kita nak masuk dalam syurga, jiran kita tarik, wahai Tuhan, ya Allah, mana mungkin sahabat aku, jiran aku ini, memang aku duduk sebelah dia 20-30 tahun dah. Aku menyaksikan dia setiap kali waktu solat, dia boleh pergi menuju ke masjid, tapi dia tak pernah pun ajak aku pergi sembahyang. Itu kita takut. Ni ujian ni tuan-tuan. Sebab itu paling tidak pun mungkin tuan-tuan dah ada rumah, pesan pada anak, esok kalau nak beli rumah, tanya dulu siapa jiran. Ni jiran ni kerja apa? Alhamdulillah saya tak adalah kerja sangat, tapi adalah kerja. Saya imam. Yang belah kiri, kalau yang kanan imam, yang belah kiri Bilal lah. Oh bagus. Yang depan siok, oh kan cantik. Yang belakang penggali kubur. Kan lengkap empat tu. Imam, Bilal, siap menggali kubur. Senang. Mati tu kita tanam. Jadi kita nak tuan-tuan ni, sahabat-sahabat jiran kita yang kita duduk di dunia ni tuan-tuan, dapat keselesaan, maka sudah pasti sahabat kita, jiran kita, dia boleh menyaksikan betul wahai Allah. Selayaknya dialah yang layak untuk diawalkan untuk masuk ke dalam syurga. Tetapi spesialnya mereka yang duduk dalam syurga ini tuan-tuan, orang-orang soleh, turut akan dapat beri syafaat kepada sahabat jiran dia. Aku menyaksikan di dunia dulu, memang betul ya Allah. Dia sebab kerana mungkin dia bertangguh dari sudut amalan. Kadang ada orang tuan-tuan, dia nak bertangguh datang masjid ni waktu bila? Waktu bulan Ramadan saja. Bulan lain dah tak nampak batang hidung. Itu biasa. Tak percaya tuan-tuan tengok, sekarang dah start pasang kemah. Esok bila awal saja hari Sabtu ni dah start tarawih, tuan-tuan tengok bukan setakat sampai kemah, tapi bagus ada orang sembahyang. Senang keluar. Nak tengok punya ramai orang sembahyang waktu bila? Orang datang masjid, orang kenal waktu bila? Waktu antaranya Ramadan. Tapi pelik, bila habis saja melaburkan tirai ini tuan-tuan, maka ketika ikutan tak nampak dah kemeriahan, keseronokan, ramainya waktu seperti mana bulan Ramadan. Sebab itu saya semalam berforum tuan-tuan di Masjid Nurul Iman juga di Rawang. Masjid Nurul Iman di Rawang. Kita tanya persoalan, macam mana ni Datuk Datuk Nizam Kamaruzzaman, Ustaz Datuk, macam mana? Adakah kita dalam masyarakat kita ini dikenal masjid bertempat ataupun bermasa? Contoh berbulan Ramadan ramai sangat orang yang boleh datang, tapi bila masuk Syawal nak bertemu dengan Ramadan akan datang, semakin lama semakin kurang. Akhirnya tinggal seperti biasa, jemaah-jemaah yang regular. Itu saja. Apa sebab? Jadi antara yang disebut tuan-tuan, dia kata mungkin juga faktornya tuan-tuan, di bulan Ramadan ni biasa yang sebut ni, biasanya anak-anak kita yang belajar tahfiz tu dia dapat tempat.
Jadi setiap masjid, setiap surau dia akan cari tuan-tuan hafiz-hafiz untuk jadi imam. Dan kita tahu di setengah-setengah masjid tuan-tuan ramai orang datang nak jadi imam, tapi dia buat selection, dia buat selected pula. Dia buat temu duga, interview macam uji bakat begitulah. Kamu nak jadi imam, bawa kami ni. Sebab apa? Setengah masjid dia buat 20 rakaat. Setengah masjid dia buat 8 rakaat. Masjid ni berapa? 20 ke 32? Kalau 32 cancel lah. 8 lah. 8 okey lah. Ada setengah tuan-tuan dia buat 20, tapi tak terasa 20. Apa sebab? Imam dia sedap. Sebab apa dia selected? Imam tu penting. Atau kalau nak tengok orang tu tuan-tuan, dia boleh tunggu sampai habis, dia nilai dari sudut siapa yang bawa dia. Kalau imam dia boleh baca dalam keadaan macam imam kita tadi, tapi kalau imam kalau dia baca macam tadi lambat habis, pukul 11 baru habis nampak. Dia bila kita solat sunat macam 20 rakaat, 8 rakaat, dia kena wasal ni, wasal tu kaedah wasal macam mana kita belajar lah ilmu tajwid lah ya. Jadi kalau imam tu tuan-tuan dia dah tunjuk satu penampilan tuan-tuan yang menarik minat, tuan-tuan gilah semayang 8-20 rakaat pun tak terasa. Buktinya kalau kita duduk di Masjidil Haram, betul? Tuan-tuan pergi Masjidil Haram, imam tu baca panjang mana, tuan-tuan perasan? Tak perasan. Sebab apa? Dia bacaan dia cukup menyentuh hati. Baik, itu pengalaman saya bila duduk di Mesir dulu. Sampai saja di bulan Ramadan, ada seorang sini yang saya kata, Ustaz Jalil, jom kita pergi kat Masjid Amru bin As. Saya kata, kenapa jauh sangat nak pergi semayang Masjid Amru bin As? Sebab dia kena naik tramco ataupun kita kata naik bas mini. Dia kata kat sana ada satu imam. Imam dia akan turun malam ini. Imam ini yang antara imam yang dinantikan, Muqri, yang orang yang hebat bacaan Quran di Mesir tu. Nama dia, saya pun tanya dia on the way nak pergi tu. Saya kata, siapa imam kita malam ni? Dia kata, imam kita nama dia Syekh Jibril. Bukan Malaikat Jibril, Syekh Jibril. Saya kata, apa yang special sangat? Bang, apa yang special dia baca? Dia baca ni, kalau dia baca saja dalam semayang, boleh menyentuh perasaan sehingga boleh menitiskan air mata. Maknanya boleh menangis. Ustaz biasa semayang menangis? Saya kata, tak biasa semayang menangis. Kalau keluar masjid, selipar hilang menangis, itu biasa. Ya, bukan kata daripada dulu sampai sekarang pun selipar hilang lagi. 2 bulan lepas saya teringin tuan-tuan beli slipper yang paling mahal sekali. Dan slipper tu pula katanya dia boleh tahan masaj kaki. Dia Medishoes tu. Yang slipper rawatan klinik tu. Harga dia RM129.99. 130 senang. Bagi tak give the chain bagi kan. 1 sen ni kan. Saya beli malam tu kira nak pakai tuan-tuan, nak tunjuk lah sebab ada ceramah, takkan pakai slipper biasa. Kita pakai RM129.99. Pakai lepas habis ceramah keluar, saya tengok hilang, raib. Oh, slipper mahal rupanya di malam dia raib rupanya. Saya pun tunggu lama, akhirnya last sekali yang keluar. Biasa setiap masjid, setiap surau yang last sekali keluar siapa dia? Tok Siap. Dia kata, Ustaz kenapa tak balik lagi, nak iktikaf ke? Ada. Bukan saya nak iktikaf je, tapi sebab slipper saya hilang. Dia punya ada usaha nak cari tuan-tuan, keliling masjid dia cari. Dia keliling masjid cari, dia kata tak ada Ustaz, slipper yang mahal tak ada. Tak apalah Ustaz, balik dulu lah. Nah, ambil Ustaz pakai slipper masjid. Dia pakai, bagilah slipper tandas tu, Jepun tu. Saya pun alhamdulillah syukurlah tuan-tuan, balik tu berslipper jugalah. Nanti orang tanya, rumah tanya pula mana slipper tu kan. Padahal tidak pun ada juga pakai slipper. Tapi episod tak terhenti kat situ tuan-tuan. 2-3 hari lepas tu Siap telefon, Ustaz, bila nak hantar slipper Jepun balik? La ilaha illallah. Ingat kena bagi tu minta balik. Menangis kalau keluar daripada masjid hilang slipper tu sampai sekarang lah. Mudah-mudahan slipper saya malam ni tak hilang lah, itu je. Tapi menangis dalam semayang, macam mana kita tak rasain nikmat orang semayang di belakang Masjidil Haram sampai boleh menitis air mata tu, susah. Jadi saya pun kata okeylah, saya pun tak biasa menangis dalam semayang. Waktu tu usia saya 21 tahun. Pergilah. Bila duduk belakang Syekh Jibril, dia baca Fatihah cukup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dia bila dia baca tu
Bila orang baca orang selalu sedap ni, meremang bulu-bulu ni. Bukan setakat bulu ni, bulu ketiak pun meremang. Bila dia baca Al-Fatihah, waktu tu hati saya meronta-ronta, ya Allah, memang betul lah. Tak pernah menangis ni, nak menangis dah. Nak melenang air mata ni. Walaupun ketika itu hanya kita faham makna Fatihah saja, tapi bila dia start surah malam tu, kebetulan pula dia hari pertama, orang Arab tuan-tuan, dia tak ada sembahyang macam kita 8 rakaat. Dia sembahyang majoriti 20 rakaat. Jadi dalam masa tuan-tuan 10 yang terakhir itu, maknanya akan khatam sekali lagi Quran. Sebulan 30 hari 3 kali khatam Quran. Subhanallah. Orang Arab. Jadi kita duduk belakang dia, rupanya hari itu hari pertama dia start Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin. Habis muka surat yang pertama, hati saya terdetik, ya wahai Tuan Imam, jangan berhenti lagi, sedap bacaan, aku nak menangis ni. Dia dengar kot apa hati saya cakap tu. Dia pun bacalah muka surat yang kedua. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahu. Habis muka surat yang kedua, hati saya kata, apa ibu, jangan berhenti lagi. Sudah ni. Dia dengar. Dia pun terus muka surat yang ketiga, masaluhum kamasalil ladzi istawqada. Habis muka surat yang ketiga, saya kata, okeylah imam, boleh berhenti. Waktu tu dia tak dengar, dia terus muka surat keempat, wa basyiril ladzina amanu. Saya waktu tu dia mula hilang khusyuk lah. Biasa imam tarawih kat masjid kita Malaysia ni teringat dulu. Waktu tu dia teringat lah, mula datang teringat lah. Duduk di Perak dulu, imam sana qul Allah bagi 2 je. Dia mula hilang khusyuk lah. Qul Allah bagi 2 je. Bila habis muka surat yang keempat tu tuan-tuan, hati saya, tuan imam agak-agak lah. Dia mula lah. Dia tak dengar ibu, dia baca muka surat yang kelima. Rupanya satu rakaat yang dia baca tuan-tuan, satu rakaat dia baca 8 muka surat. Satu rakaat 8 muka surat. Mana aku tak menangis tuan-tuan? Nangis 8 rakaat kali dengan 20 macam 160 muka surat. Itu belum lagi doa kunut. Dia baca doa kunut tuan-tuan. Lepas habis ni tuan-tuan tengok, tarik kat YouTube, doa kunut Syekh Jibril, doa kunut imam kita, seminit pun tak habis. Dia doa kunut di tuan-tuan. Bila kita tadah tangan, Allahumma adina fi man hadain, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallain. Habis doa kunut yang kita baca tak sampai seminit, dia tuan-tuan doa kunut dia, ya Allah. Kita daripada tangan tinggi, sebab tengok orang Arab tinggi, kita pun tinggi juga lah. Tapi bila 5 minit tak habis, kita pun turun lenguh. Tengok tak habis-habis, 10 minit tak habis, kita angkat balik. 15 minit tak habis, turun balik. Macam tu lah. Ya Hanan, begitu lah. Ya Hanan. Rupanya dia doa kunut tuan-tuan 25 minit. Syekh Jibril. Dan itulah kali pertama dan terakhir saya sembahyang belakang dia. Memang menangis betul. Syekh Jibril dulu tiap-tiap tahun dia akan datang tuan-tuan di Malaysia, di masjid wilayah ni. Jadi tuan-tuan rasa nak menangis dalam sembahyang, silakanlah. Nak cerita ni tuan-tuan, Ramadan ini dia boleh kita buat tuan-tuan, orang-orang yang apabila diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan dan dia tahu bahawa di bulan Ramadan itu adalah Allah Ta'ala bukakan pintu syurga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka di serapat-rapatnya. Sebab kenapa? Di dalam Ramadan itu ada satu nilai yang diharapkan oleh seorang hamba, itulah namanya nilai keampunan. Itu hadis yang saya bacakan tadi, man sama Ramadan, barang siapa apabila tiba saja Ramadan dapat puasa. Dan tuan-tuan kena cek sebab apa kita puasa, bukan sebab kerana kita tiba saja Ramadan kena puasa, tak, tapi sebab kerana ini adalah perintah daripada Allah. Itu yang kita puasa. Dan tuan-tuan kena ingat, ada orang yang tak dapat nak tahu tuan-tuan puasa ni di mana kedudukan. Sebab itu dibuat tiap-tiap tahun sebelum datang Ramadan, dia ada buat ceramah ambang Ramadan ataupun kuliah khas tentang Ramadan. Sebab kita nak ingatkan balik, ada orang tak tahu tuan-tuan Ramadan ni mana letak, sama ada rukun Islam ataupun rukun ada. Saya tuan-tuan penolong berdaftar macam imam ni. Sebelum ni tuan-tuan, orang datang nak cok dengan saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Saya Arif Tasik Puteri. Saya akan tanya dia, bang, rukun iman berapa? Rukun iman pun ustaz nak tanya. Rukun Islam berapa bang? Rukun Islam pun ustaz tak tahu. Siap kata aku tak tahu, aku nak try je.
Saya pun jenis orang macam ni. Tak apa, kita melayan. Rukun iman berapa bang? Rukun iman kalau ustaz nak tahu ada 5. Siap syarah kat saya. Yang pertama mengucap doa kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, semangat ni. Nak kahwin kan? Yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Siap dia cerita dia sembahyang macam aku bodoh kan. Yang ketiga puasa bulan Ramadan. Ni tak berapa hari lagi ustaz. Yang keempat menunaikan ibadat zakat. Yang kelima semua orang tak biasa pergi, termasuk ustaz. Saya pun pelik. Apa benda yang tak pernah pergi ni? Sedangkan saksi-saksi saya semua dah pergi. Apa yang kelima tu? Kembali ke rahmatullah. La ilaha illallah. Bukan kembali ke rahmatullah, pergi ke baik. Nah, ibu-ibu jangan kita kadang-kadang yang tu pun kita tak tahu di mana kedudukannya. Allahu akbar. Sebab itu kalau kita cek balik tuan-tuan, apa maksud puasa, rukun puasa ada berapa? Ni kalau kita tanya tuan-tuan, kalau di semalam saya duduk forum di Rawang tu, kita tanya rukun puasa pun, pak cik semua tunduk tawaduk. Tak berani nak panggung kepala, takut nak kena jawab. Ini depan-depan saya ni, kalau saya tanya boleh tak? Kalau siapa tak boleh jawab tak boleh makan. Susah hati. Kita kena cek. Sebab itu kata para ulama, kita dah buat program-program ini walaupun dia mengulang, takarrara tahaqqaqa, mengulang, dia boleh mengingatkan minda kita. Sebab itu tuan-tuan, setiap ceramah ustaz tu dia akan pesan kelebihan yang akan kita dapati ketika mana bertemunya Ramadan pertama sekali. Yang kita harapkan ialah nilai keampunan yang Allah Ta'ala akan bagi pada kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sebab kita pendosa tuan-tuan. Banyak kita lakukan dosa terhadap Allah, sedar ataupun tidak. Sebab itu anak saya tuan-tuan, dia balik daripada sekolah, dia ada nyanyi, ada nasyid satu lagu ni tuan-tuan, yang cerita tentang keinsafan. Kita manusia ni tak lari daripada dosa. Apa dia punya lirik dia? Lebih kurang macam ni dah. Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Dengar lagi. Lebih kita jumpa di Gegar Bagazar, kilauan mas lah. Tengok ramai orang kilauan mas. Tuan perhati bit-bit ni. Disebut tuan-tuan, banyaknya kita melakukan dosa. Alangkah bahagianya penamat kehidupan kita keluar daripada Ramadan, Allah bagi nilai keampunan. Sebab itu tuan-tuan, ada satu hadis sahabat Nabi meriwayatkan, Nabi bila naik di tangga pertama mimbar, kedua mimbar, ketiga anak tangga mimbar, Nabi menyahut satu doa daripada malaikat. Nabi kata amin, amin, amin. Saya tak nak cerita tiga-tiga, tapi nak sebut antara salah satu tangga yang Nabi sebut amin. Apa kata Nabi? Nabi kata mendoakan amin ini. Sebab Jibril datang, Nabi kata, Muhammad, celakalah bagi mereka yang apabila diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, bila dia masuk saja Ramadan, Allah tak bagi keampunan kepada dia. Na'udzubillah. Special Ramadan ni tuan-tuan, sebab kerana kita banyak dosa. Dan dosa kita pula tuan-tuan tidak terhapus melainkan kita taat kepada perintah Allah Ta'ala. Antaranya puasa ni. Itu dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, dia kata ada perkara yang Allah Ta'ala hanya berikan kepada umatku. U'tiyat fi ummati syahri Ramadan khamsan. 5 perkara yang diberikan kepada umat aku dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelum daripada aku. Special gitu. Sebab apa ulama kata? Kerana umur umat Muhammad ni Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan tidak seperti mana umur-umur umat-umat terdahulu. Kalau kita baca dalam sirah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, umur dia berapa tahun? Nabi Nuh sendiri 950 tahun. Ada riwayat mengatakan hampir 1050 tahun Nabi Nuh. Nabi Ibrahim umur umat dia tuan-tuan 300 ke 400 tahun. Tapi umur umat Muhammad 60-70 tahun. Yang lebih tu hati-hati, jaga-jaga atas border tu. 60-70 tahun. Tapi kelebihan
tak boleh nak tandingi seperti mana Allah Ta'ala berikan kepada umat Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, saya ceramah berkata, saya paling jumpa orang yang paling banyak tuan-tuan Allah panjangkan usianya di negeri Johor. Johor Darul Ta'zim ni tuan-tuan, kalau pergi ceramah kat demo, kat tempat demo ni, kat Muar ke Batu Pahat ke, kalau tanya pakcik-pakcik tu, pakcik umur berapa, dia boleh jawab 83, 89, 93, 9. Ada lagi umur macam ni. Majoriti setiap surau, setiap masjid tu umur tak lebih daripada 9 siri kat atas. Saya tak pernah jumpa lagi, alhamdulillah Ustaz, umur saya setakat ini dah 747, tak pernah jumpa kalau ada jangan duduk masjid di sebelah dia, kan manusia saka dah tu. 60-70 tahun kalau ditimbang di satu tempat yang namanya mizan, neraca timbangan ketika itu tuan-tuan, manusia pelik. Sebab kenapa manusia ni berat sangat amalan, sedangkan kalau nak dihitungkan dia punya tarikh kehidupan di dunia ni hanya 63 tahun saja. Rupanya bila dicek tuan-tuan, dia bagi ta'aruf, aku ni daripada kalangan umat Muhammad. Oh patutlah, yang ni lah umat yang pernah diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Musa tuan-tuan, dia pernah minta kepada Allah, wahai Tuhan, izinkan kepada aku untuk aku jadi partner kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata bagi, kamu ada tugas kamu sendiri untuk kamu bimbing umat yang aku berikan kepada kamu khusus, itulah Bani Israel. Wahai Tuhan ya Allah, kalau tak beri pada aku jadi Nabi partner ini pun tak apalah, kau jadikan aku sebahagian daripada umat Nabi ni. Allah kata apa? Tak faham bahasa ke? Istilah mudah kita lah ya. Kau tak faham bahasa ke? Kamu ada tanggungjawab sendiri. Kamu aku lantik menjadi Rasul, maka kamu bimbinglah umat kamu. Dan Nabi ini akan bimbing umat dia sampailah ke hari kiamat. Sebab itu walaupun zaman kita ni dah tak ada Nabi dah tak ada Rasul, walaupun ada orang mendakwa dirinya Nabi Rasul di kalangan bangsa Jawa, itu yang pelik. Kadang-kadang orang boleh percaya juga, beriman, oh dia percaya apa saja yang disebut oleh Rasul kalangan Jawa ni, dia boleh beriman. Nabi dah sebut, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Yang ada adalah legasi yang perjuangkan tugas-tugas Nabi, itulah para ulama. Sebab itu tuan-tuan ya, Nabi kita ada 5 perkara yang Allah berikan khusus kepada umat Muhammad dan tidak diberikan pada umat yang lain. Apa dia? Yang pertama sekali, fa innahu idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihi. Apabila tiba saja Ramadan, masuk saja Ramadan, Allah Ta'ala lihat hamba-hambanya, subhanallah. Baik itu Ramadan ini tuan-tuan, dalam hadis lain Allah bagi pahala ni tuan-tuan, dia tak sama macam mana bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain kita dapat pahala sama je, tapi dalam bab ibadah puasa Allah sendiri yang nilai. Sebab orang puasa ni macam-macam dia kriteria dia. Ada yang puasa mudah, yang dia lepas daripada waktu sahur pukul 6, bila dia hidup pula 6 petang. Tu pun sebab nak pergi bazar Ramadan. Puasa macam itu setahun pun tak terasa. Dia tidur. Memanglah tidur itu adalah sebagai ibadah, saya tak nafikan. Waktu saya belajar kat Mesir, orang Arab macam tu juga. Lepas subuh dia akan zikir-zikir baca Quran pukul 8. Pukul 8 nak tunggu balik pukul 1 tu senyap. Saya pun pelik, mana tanya kawan sini, mana kawan-kawan orang-orang Arab gitu. Mereka pun macam kita juga, tidur juga. Tapi tak ada dah tidur macam kita sampai pukul 6 bertemu 6. Dia mau ambil sampai pukul 1, kemudian bangun, kemudian istiqamah lah dengan Qurannya, dengan solatnya, dengan zikir, dengan selawat. Tak salah, tak batal puasa. Yang batal puasa tidur hari pertama Ramadan, bangun Syawal yang kedua, tu batal. Dia tidur punya lama kan. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam bab puasa Allah sendiri yang nilai, tak sama. Ada orang tuan-tuan start daripada awal, dia tak nak biar Ramadan berlalu dalam hidup dia, dia isi dengan amal-amal soleh. Cuma kita kena kuat sikit tuan-tuan. Memang awal-awal Ramadan ni macam-macam, kita ada kadang-kadang ujian. Biasa kalau hari pertama, hari kedua, hari ketiga bangun daripada tidur pagi-pagi tu, buka tuan-tuan ya, buka apa? Buka tudung saji, ada makanan, kita termakan. Isteri kita kata, "Bang," kita pun terkejut. Kenapa? "Abang hari ni puasa." Kita dah selesai makan, maka kita ucap Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Jangan terus makan pula. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga biasa. Allah jadikan sifat lupa. Sebab biasa dalam 365 hari, kurang sebulan saja kita makan. Tapi hari itu kita tak sedar. Itu penyakit tu biasa hari pertama sampai hari ketiga. Tapi kalau hari pertama sampai hari ketiga puluh pun terlupa lagi, tu bukan lupa tu, ya. Itu dah nyanyok lah. Ya. Sebab itu tuan-tuan, kita ni Allah Ta'ala bagi antaranya kelebihan puasa, Allah Ta'ala nilai. Yang keduanya, di bulan puasa ni tuan-tuan, Allah uji sikit. Fa inna khuluf afwahihim hina yumsuna utayyibu indallah min rihil mis. Bulan puasa ni tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala, bau mulut mereka yang berpuasa ini lebih harum daripada bauan kasturi di sisi saya highlight, tolong highlightkan di garis bawah kan di situ. Di sisi Allah, bau mulut mereka yang berpuasa itu lebih harum daripada bauan kasturi. Sebab itu bauan yang paling harum di dunia itu bau apa? Kasturi. Ahli-ahli syurga sebelum dia nak masuk syurga 500 tahun jarak perjalanan, dia dah dapat bau harum, lebih harum daripada kasturi. Tuan-tuan kalau pergi di Saudi, tuan-tuan cari oud ataupun misk, yang tu yang paling mahal. Orang Arab Saudi kalau dia pakai tuan-tuan, boleh tahan sampai sebulan. Silap-silap. Dan kalau tengok jauh daripada kawan kita, dia pakai orang Arab ni tuan-tuan, yang beli sebotol ni besar ni saja $1,200. Dia calik sikit ni di sini satu, calik satu, letak di leher. Dia boleh tahan hampir seminggu ke sebulan. Kita kasturi juga, tapi ngeri bila tengok orang kita pakai kasturi tu. Dia bila tenyeh kat tangan tu macam pakai hand sanitizer tu. Pakai. Masuk kat pintu, hilang bau. Sebab apa? Kita kasturi juga, tapi kasturi kat Maidin 3 botol 10, kan beza tu. Orang Arab sebotol besar ni $1,200, kita 3 botol 10, itu macam hand sanitizer kan? Pakai tonyong, ya Allah. Tapi paling tidak pun sunnah. Nabi kata apa? Kalau di dunia mereka sudah boleh tahan mulut dia daripada bicara tentang orang, sebab kerana puasa, sebab kerana aku, maka aku muliakan bau yang busuk di sisi manusia, tetapi harum di sisi di sisi Allah, bukan di sisi kita. Tuan-tuan jangan cuba pula try pula. Haji, tadi ustaz sebut ni, baru ni ustaz ada sebut dalam kuliah ambang Ramadan. Betul tak betul? Haji cuba try tengok. Memang dia takkan bau kasturi bangkai. Tapi di sisi Allah betapa harumnya itu yang Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad. Yang ketiganya, spesialnya datang Ramadan ini yang kita tak nak lepas. Sebab kenapa? Fa innal malaikah tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa lail. Tuan-tuan bayangkan, ada satu makhluk yang namanya malaikat ni, dia tolong doa pada kita. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa imam kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Tuan-tuan bayangkan, malaikat ni tak pernah langsung melakukan dosa di sisi Allah. Apa saja Allah Ta'ala perintah, dia akan buat. Kalau dia minta, nescaya Allah Ta'ala akan makbul. Betul? Kita kalau dapat anak, saya alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi peluang pada saya baru ni dapat lagi seorang anak. Maknanya baru 5. Baru 5 tau, belum stop lagi. Baru 5. Cuma saya rasa macam Allah uji sikit. Sebab apa? Bila dapat anak kali ni, isteri saya dia positif. Bila positif, dapat saja orang yang mengandung positif, dia akan operation terus. Bawa ke hospital ke Selayang. Jadi dia operation terus. Dan anak saya tuan-tuan terpaksa diasingkan dengan mak dia. Mak dia duduk Selayang, anak duduk di Sungai Buloh, bapak di Tasik Puteri. Dia tiga-tiga masing. Cuma saya rasa macam Allah uji terkilan sikit lah. Sebab apa? Biasa kalau kita dapat anak, kita azan terus anak ni. Kita ajar anak ni kalimah tauhid, kita ajar anak ni tentang sembahyang. Walaupun anak tu tak faham erti apa perkenaan Allahu Akbar, tak faham hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tapi ini yang diajar oleh Nabi.
Nabi suruh kita azan sebab kenapa? Takut-takut. Pertama sekali, kalau mak ayah tak azankan kepada anak tadi, saya harap saya dalam 8 hari itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kau beri aku satu anugerah zuriat yang kelima ni ya Allah, mudah-mudahan walaupun aku tak dapat azan kepada dia, ada juga doktor yang boleh tolong azan pada anak aku ni. Sebab kita nak, kalau boleh, yang pertama sekali yang masuk dalam sanubari anak kita itu adalah kalimah, yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak anak kita macam tu. Saya harap begitu. Mudah-mudahan lah. Dan waktu bila dapat saja keluar, saya azan dan saya iqamatkan pada anak saya. Dan ketika itu melenang air mata saya. Sebab apa? Saya rasa macam, 8 hari aku tak bersama dengan anak aku ni. Sebab itu Nabi kita Muhammad SAW, bila dah dapat macam tu, Nabi kata apa? Amalan-amalan yang disunatkan pada kita, cari orang alim, belah mulut, tolong doa pada anak kita ni. Kalau laki didoa macam mana Nabi pernah doakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, kau jadikanlah anak aku ni faqih, faham dalam keadaan agama yang sungguh-sungguh faham. Kita cari siapa tuan-tuan yang nak belah mulut anak kita tu? Cari orang yang dekat dengan Allah. Manusia, kalaulah malaikat boleh datang macam mana tuan-tuan, dia datang kepada Nabi bertanyakan tentang Islam, iman, ihsan dan juga hari kiamat itu, malaikat Jibril turun sendiri tuan-tuan, tanya Nabi. Kalau kita boleh jumpa malaikat Jibril, nescaya kita akan suruh malaikat Jibril tahnik mulut anak kita. Tapi tak boleh, sebab malaikat dia tak boleh kita pun tak kenal sama malaikat. Syekh Jibril macam tadi boleh kenal. Tu pun kita bawa jumpa juga pada imam kita, mam tolong tahnik mam. Imam kata boleh tahnik, tapi kena bayar sikit lah. Bayar pun bayar lah kan. Imam kita pun demand juga kan. Imam sekarang dah lah, paling tidak pun kita faham. Kadang-kadang orang tak berapa nak faham. Orang tak berapa nak faham. Kita kena jelas juga. Macam Bilal, siak, tambah siak. Saya banyak perjuangkan hak asasi siak Malaysia. Kalau diikutkan allowance siak ni tuan-tuan, memang tak berbaloi dengan apa yang dibuat. Tapi saya yakin dan percaya, siak bila yang memang terima allowance daripada Jabatan Agama saja, bukan sebab kerana nilai allowance tu, tapi sebab kerana dia rasa tanggungjawab mengibarahkan rumah Allah. Ya. Dia bagi, orang bagi kat dia, masjid bagi kat dia, dia ambil. Tak bagi, dia tanya. Dia tanya tu. Kurang, dia tanya juga. Tapi sebab utamanya adalah dia nak dapat satu pandangan di sisi Allah, mereka ini mulia. Kenapa? Memanggil manusia untuk datang solat berjamaah. Sebab itu kita harapkan perkara yang ketiga ini kita dapat. Malaikat tolong doakan kepada kita, mudah-mudahan kita diberi keampunan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yang keempatnya, Nabi kita Muhammad SAW sebut, fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatahu fayaqulu laha ista'iddi wa tazayyini li'ibadi aw syakka an yastarihu min at-ta'bi dunya ila dari wa karamati. Yang keempatnya tuan-tuan ya, istimewanya, Nabi menceritakan bahawa perkara yang keempat, Allah Ta'ala dah bersiap sediakan satu tempat yang dinamakan syurga ini kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Bukan setakat itu saja, pintu pun tuan-tuan akan dikhususkan kepada mereka yang berpuasa ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita sama-sama cari esok ni, bila manusia sudah beralih daripada dunia ni masuk ke barzah-barzah, ke mahsyar-mahsyar, nak menuju ke akhirat, cari pintu ni. Pintu ni tuan-tuan dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Allah khususkan kepada mereka yang diberi kesempatan berpuasa. Cari pintu ni. Bila dah selesai tuan-tuan, semua manusia yang pernah puasa di dunia ni akan tutup serapat-rapatnya. Ni Allah minta supaya syurga bersedia dengan kehadiran nyawa-nyawa Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah Ta'ala yang berpuasa apabila tiba saja Ramadan. 4. Yang kelima dan terakhir ni tuan-tuan yang Nabi sebut, fa amma khamisatul fa innahu idza kana akhir lailah ghafara lahum jami'an. Pada akhir malam tersebut, carilah satu tuan-tuan malam yang kita sebut tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka itulah nama yang penuh keampunan. Malam keampunan itulah malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini kata para ulama, dasarkan kepada hadis yang begitu banyak.
taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Cari 10 malam yang terakhir itu. Biasa akan datang malam Al-Qadar 10 malam yang terakhir. 21, 22, 23 sampailah 29, 30. Dan carilah malam Al-Qadar itu daripada 10 yang terakhir itu, cari pada malam yang fil witra, pada malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Cari malam tersebut. Lepas itu kalau di setengah masjid di kawasan sini, saya tak boleh cerita, kawasan-kawasan kita straight saja nak menghala ke Sungai Buloh tu, ada satu masjid berhampiran kat situ. Dia takdim saya, dia jemput saya, "Ustaz, boleh tak bimbing kami untuk bawa qiyam?" Saya kata boleh haji. Tapi haji bagi tarikh kat saya. Saya pun tunggu, lain kali saya bagi tarikh kat dia, tuan-tuan. Saya baki Ramadan 2 tahun sebelum PKP tu adalah lebih kurang 2 hari lagi, 22 dengan 24 saya bagi kat dia. Dia kata apa? "Ustaz, minta maaf Ustaz, tarikh yang Ustaz bagi tarikh yang genap. Masjid kami tak buat yang genap, dia buat yang ganjil." Pula dah. Paling tidak pun ada usaha juga nak dapat malam Al-Qadar. Tu yang tuan-tuan specialnya kita umat Muhammad ni. Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut siapa yang dapat, seolah-olah dia telah beribadah melebihi daripada 1000 malam. Bukan 1000 malam, tapi lebih daripada 1000 malam. Bayangkan kalau dihitungkan dengan tahun, bererti satu malam tersebut seumpama kita sudah hidup 83 tahun. Kalau sepanjang hidup kita hidup 60 tahun atas dunia, dapat 30 kali 83. Itulah antara tuan-tuan perhitungan kita umur yang panjang di dunia. Waktu kita berkah. Bulan Ramadan itu tuan-tuan bulan barakah. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Dibuat lagu tu cerita tentang Ramadan ni, bulan yang penuh dengan keberkatan. Rebutlah. Tapi masalahnya sekarang kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan di pasar raya, dia tak pasang lagu-lagu Ramadan ni. Dia dah pasang lagu raya, berlalulah sudah Ramadan. Kita pun pelik, celah mana Ramadan lalu? Seolah-olah tuan-tuan menghalau Ramadan daripada kita. Kita ni yang duduk di masjid nanti Ramadan, ketibaan Ramadan nazir dah fikir dah. Macam mana kita nak hidupkan suasana di masjid? Dah pasang lampu-lampu, dah bersiap sedia menanti kehadiran para jemaah. Walaupun jemaah tuan-tuan tak sama pemikiran dengan pihak jawatan kuasa masjid, itu biasa. Kita masjid nak buat 20, ada jemaah tak suka 20, dia buat 8, ada tak? Masjid jawatan kuasa fikir macam mana nak buat ni, nak memastikan, nak raih juga yang 8 rakaat ni tuan-tuan. Parking dibagi 2, parking 008 dengan 020. Ada masjid tu. Saya pergi sampai-sampai tu, saya tengok rela ditanya saya, "Ustaz, 8.20, 8 dah lah Ustaz sana." 008 masuk sini. Saya kata tu macam gangster bunyi 020, macam gangster, masih gelap lah. Saya pun tak faham. Sampai-sampai saya pun tanya pada pakcik tu, ni kenapa main 008, 020? Ini kata ni parking untuk 20 rakaat punya geng, yang ni untuk 8 rakaat punya. Oh gitu. Kalau 8 parking kat 20, susah nak keluar. "Ustaz, tolong bantai jap geng 8. Saya kata, "Kenapa nak bantai haji? Okey lah tu, dia datang sembahyang juga pada yang tak datang. Dah Ustaz bantai lah geng 8 ni, sebab dia kalau habis 8 rakaat, dia pergi belakang more, dia bantai habis 20 tak sempat." La ilaha illallah. Ni kira macam makan pula. Ada juga orang macam tu. Tak apalah tuan-tuan. Kalau orang tanya kepada saya, "Ustaz, mana satu betul? 8 ke 20? 8 betul? Betul. 20 betul. 4 betul. 2 betul. Tak buat betul. Semua betul. Sebab apa? Dia Cuma kita, penilaian kita, definisi sunat tu macam mana? Tuan-tuan kat sini Masjid Nurul Iman Ijuk ni, tuan-tuan takrif sunat tu macam ni. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Itu yang tuan-tuan tinggal. Tapi kalau buat dapat pahala, tak buat
Rugi bukan kata 8 rakaat silap-silap saja kat imam 32 imam. Tapi bukan imam jemputan tau, imam setap sini okeylah. Imam jemputan 8-nya kan. Apa kita tuan-tuan kalau mikir-mikir tentang pahala, zaman-zaman level-level kita ni bukan nilai pahala lagi yang kita harapkan. Kita nak tuan-tuan Allah bagi redha pada kita, itu je. Kita bukan macam budak-budak bawa anak-anak. Dia pentarbiahan awal kita kenal Masjid Nurul Iman tu tuan-tuan. Sebab kenapa? Sebab kerana ganjaran yang kita nampak. Kita ajar anak kita, bang, jom kita ikut ayah pergi semayang masjid. Pergi semayang masjid dapat 27 pahala. 27 pahala kalau terjemah dari ringgit Malaysia dapat 27 ringgit. Abang semayang kat rumah dapat RM1 kan? Anak kita dia akan cari mana? 27. Abang kalau dapat 27 ringgit, abang nak buat apa? Abang cadang nak pergi Family Mart, nak makan oden. Orang pandai oden lah. Anak saya rajin ni, dia bagi oden kan. Dia tahu ni, tapi kita manusia ni tuan-tuan dah umur-umur macam ini tuan-tuan. Kita bukan nak mengharap pahala. Pahala di sisi Allah lah, Allah tak nak bagi. Kalau orang jenis menghitung pahala, tu yang banyak tuan-tuan, yang balik pergi umrah 12 hari saja. Tapi balik tuan-tuan, kalau di Mekah 2 bulan kali Masjidil Haram, balik Malaysia haram tak pergi masjid. Apa pasal tanya haji tak pergi masjid ni? Ustaz kena faham. Jangan buat-buat tak faham ustaz. Apa pasal? Duduk di Masjid Nabawi, Nabi kata solat 1 rakaat di satu solat di masjid aku dapat 1000 kali ganda. Di Masjidil Haram satu solat dapat 100,000. Ustaz cuba kira, saya duduk kat Mekah 7 hari. Saya duduk di Madinah 5 hari. 5 tambah 7 dah 12 hari. Ustaz kira pahala saya banyak ustaz. Kalau saya mati sekarang pun Allah masih hutang pahala dengan saya. Ni kira-kira ni tuan-tuan. Sebab itu ibu-ibu kita bukan nak kira tentang pahala di sisi Allah. Dapat saja redha Allah. Allah pandang kita dengan satu pandangan manusia. Bila tiba saja Ramadan diberi keampunan, maka sudah pasti tuan-tuan kita akan menjadi pilihan hamba untuk diletakkan di dalam penuh tempat yang penuh keredaan di dalam syurga. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya nak sebut di sini tuan-tuan, Ramadan ini spesial sungguh tuan-tuan. Allah Taala anugerahkan kepada kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iza aftar fariha. Bagi orang yang berpuasa ni, Allah bagi kegembiraan kepada dia. 2 jenis kegembiraan. Yang pertamanya apabila dia berbuka, dia akan rasa kegembiraan. Betulnya? Ni nak masuk bulan Ramadan puasa ni tuan-tuan, dah macam video-video lawak-lawak. Antara video yang saya tak pernah tuan-tuan padam dalam memori saya, ada seorang abang pukul 5.30 tuan-tuan punya nak cerita gembira dia. 5.30 dah letak nak agar-agar kat mulut dah. 5.30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telat terus. Allah bagi gembira pada dia. Kalau anak boleh gembira tuan-tuan 5.30, dia tunggu depan meja makan. Dan saya tengok bukan kata cucu saja tuan-tuan, tok wan dia pun tunggu 5.30 melayan cucu. Tok wan opah ni tuan-tuan, empah ni kalau dia dengan cucu, dia sayang sungguh. Sayang, ya. Kita ada anak tuan-tuan bawa balik kampung, kadang-kadang anak kita ni lelaki ni tuan-tuan, dia tengok terpengaruh dengan cerita filem. Kan ada Captain America, Spiderman, dia pun boleh tahan juga macam Captain America. Jadi pergi rumah balik kampung pun dia macam itu. Kita panggil Muhammad kan? Kita pun cubit sikit lah, cubit sikit. Mak kita daripada jauh dia nampak, daripada dapur dia nampak tuan-tuan, kita cubit. Habis anak kita pergi sana menangis tuan-tuan, dia panggil Lin, kenapa kau cubit cucu aku? Dia marah. Dalam hati kita, ya Allah, waktu kecil dia bantai aku macam sampai nak mampus ya. Tapi dengan sayang cucu jangan buat pasal ternyata orang-orang ni. Kita melayan cucu ni 5.30 dah tunggu. Tak apa, Allah bagi kegembiraan. Sebab sepanjang satu hari 14 jam kamu boleh tahan daripada makan dan minum. Demi bukan kerana berramadan, tapi sebab kerana aku bagi kamu makan. Maka ulama kata bukan setakat di akhir ni tuan-tuan Ramadan puasa tu, maka dia 1 Syawal pun dihukumkan kepada kita untuk berpuasa. Kuat macam mana sekalipun 1 Syawal tak boleh puasa, kena berbuka. Menunjukkan bahawa di situ Allah bagi kegembiraan. Yang paling hebat sekali yang kedua yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan, ya, iza laqiya rabbi fariha bisawmi au kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Apabila kamu bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat, kamu akan rasa nikmat yang namanya kegembiraan. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memandang kamu dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Sebab itu kita hidup di dunia ni tuan-tuan atas pilihan Allah. Ya? Ada orang tuan-tuan sihat tapi tak pernah kenal masjid. Ada orang tuan-tuan masih sihat, panjang umur tapi jarang datang masjid. Allah bagi macam-macam nikmat. Kereta banyak, 4-5 biji. Isteri 2-3 dihijuk dalam Tasik Puteri Country Home, 3-3. Pandai pula susun. Tuan-tuan malu tak? Tuan-tuan kalau saya cerita pada tuan-tuan. Saya mengajar di sekolah agama menengah Rawang. Kadang-kadang tu tuan-tuan ada, saya ingat 2016 macam itulah. Kita waktu tu ada mata pelajaran civic. Civic, bawalah anak-anak pelajar tuan-tuan buat aktiviti kemasyarakatan, bersih kubur di Garing tu. Di situ ada satu penggali kubur, kebetulan pula jenazah akan sampai tak berapa jam lagi, dia tengah gali kubur. Sambil dia gali tu tuan-tuan, saya nak tanya pengalaman dia macam-macam, apa yang dia dapat apa semua kan. Dia kata, antara yang saya tanya, saya kata, bang, abang duduk kat mana? Dia tunjuk tu. Rupanya kat kubur tu dia ada quarters penggali kubur. Saya kata, abang tak takut ke? Dia kata, nak takut apa? Dia dah mati. Oh, hebat dia. Kita pun cuak lagi tuan-tuan. Lalu depan kubur tu pejam mata. Dia kata nak takut buat apa, dah mati. Oh, abang tiap malam tidur sini ke? Dia kata tak. Saya gila-gila, hari ni di sini, esok di Country Home, lusa di Tasik Puteri. Saya kata banyak menor rumah. Kerja tak ada selip gaji, tapi macam mana boleh beli 3 rumah? Dia kata saya bukan kata 3 rumahnya, orang rumah pun ada 3. Subhanallah. Mana syarat nak poligami ni mesti jadi penggali kubur lah kamu. Saya kagum, saya bincang dengan penolong kanan. Ustaz dah grade 52 tak boleh kahwin 3, maksudnya kena tukar option jadi penggali kubur boleh kahwin 3 kan. Nak cerita keberanian tu kan. Tuan-tuan, antara benda yang saya tanya kepada dia, abang, sepanjang abang duduk menguruskan jenazah ni, apa benda yang perkara-perkara yang manis, perkara yang pelik? Dia kata, ustaz, satu je ustaz, 2 keadaan. Pertama, keadaan mudahnya saya nak menguruskan, kebumikan jenazah tersebut. Dan biasanya orang yang mudah ni, diri dia tak dipisahkan dengan masjid, orang kenal. Yang datang tu tuan-tuan bukan pelik-pelik orang. Orang yang datang tak ada pakai seluar jin, orang yang datang tak ada pakai merokok kat situ. Orang yang datang tu tuan-tuan, dia bukan jenis yang hura-hura. Memang ahlullah, ahli masjid yang memang datang pakai serban. Yang tu cukup mudah ustaz. Bahkan kadang-kadang kami pun tak tahu bau tu datang daripada bau mana. Saya pun tak tahu. Subhanallah. Yang kedua ustaz, sempit ni ya Allah. Padahal saya dah gali nak ikut ustaz macam biasa. Macam mana saya gali macam sebelah, macam tu lah. Orang dewasa macam mana pun, kaya macam mana dia pun, dia tak boleh minta request jadi besarkan sikit. Tapi saya besarkan juga daripada ustaz yang sebelah. Tapi tak muat-muat. Bila ditanya tuan-tuan, kenapa? Bila dia cek tuan-tuan, dia cek kepada ahli keluarga, ahli Korea yang mari hantar tu, rupanya dalam diri dia tuan-tuan tak pernah langsung hidupkan dalam diri dia suasana keagamaan. Na'udzubillah. Tu yang mulianya mati tuan-tuan seseorang hamba. Apa yang kita lakukan di dunia, gitulah gambaran kita sesudah mati. Cuma kita risau. Saya banyak tuan-tuan nasihatkan kepada bilan-bilan ataupun siap-siap yang banyak menguruskan jenazah ni. Kadang-kadang ada jenis tuan-tuan ringan tulang, tapi dia jenis suka bercerita ke orang. Oh, aku tadi bau busuk lah. Tak boleh cerita. Nabi kata apa? La ta'ibu ala amwatakum. Jangan kamu aibkan orang yang telah meninggal dunia. Kamu menguruskan fardu kifayah, tapi kamu jangan cerita tentang aib dia. Tak boleh. Biar pas-pas lah. Mudah-mudahan sebagai kifarah bagi seorang hamba yang Allah Ta'ala nak terima dia di alam barzah nanti, itu cara pelepasan dia. Itu kita tuan-tuan kena muhasabah. Apa yang berlaku depan kita ni, lihatlah. Kesempatan Ramadan, Allah bagi peluang, hayatilah Ramadan. Sebab boleh jadi inilah Ramadan kita yang terakhir. Jadikan Ramadan, disebut oleh Imam tadi, ya, kun rabbani walam takun ramadaniyan. Jadikanlah kamu hamba kepada Tuhan, yakni Allah. Walam takun ramadaniyan. Jangan kamu bertuhankan kepada Ramadan. Sebab Ramadan ini juga adalah makhluk Allah.
dia saban tahun akan datang. Tetapi amalan yang kita lakukan itu, kita harapkan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menerima serta menjadikan kita di kalangan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah temukan kita Ramadan akan datang, dan seterusnya Allah bagi perkara kepada kita, iaitu kekuatan dan keikhlasan. Syarat dia, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, dalam peristiwa Mi'raj. Baru ni tuan-tuan sambut Isra Mi'raj kan. Nabi dia bertemu dengan kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, kau sampaikan kepada umat kamu satu perkara ni. Kalau umat kamu disebut benda ini, dia berzikir dengan ini, Allah bagi dua faedah kepada dia. Pertama, Allah bantu dia, beri kekuatan untuk menekan bentuk ketaatan. Yang pertama. Yang keduanya, Allah lorongkan hati dia supaya lakukan amal ibadah itu dengan penuh keikhlas. Pertama, mampu kita untuk melakukan ibadah. Yang kedua, ikhlas. Allah bantu. Apa zikir dia? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Amalkan zikir ini. Sebab apa? Kita nak dapat Ramadan, dapat masuk saja Ramadan, kita laksanakan amal ibadah. Anggaplah itulah Ramadan kita yang terakhir. Kelebihan Allah bagi, sebab apa? Ramai kawan-kawan kita yang sebelum ni kan, Rejab, Syaban, dah Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Lebih sayang dia daripada kita. Sebab kerana apa? Sebab kerana Covid dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya doakan kita semua ya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amin, untuk melakukan sebarang bentuk ketaatan kepada Allah, dan seterusnya kita diberi peluang untuk masuk dalam bulan Ramadan akan datang, amin. Dan seterusnya saya harapkan tuan-tuan kita istiqamah untuk terus memarahkan rumah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jadikanlah dia di antara tempat destinasi yang pernah kita singgah di dunia ini. Bahkan suatu hari nanti Allah Ta'ala akan sediakan tempat yang penuh dengan keindahan. Itulah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin. Amin ya rabbal alamin. Sekadar itu dulu tuan-tuan pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi dalam tazkirah dan juga imam tarawih pada bulan Ramadan. Saya ingat 30 bulan 31 ke 30 bulan kan, ujung-ujung juga tu ya. 1 Mei nak dekat raya, tak tahulah ramai tak ramai tu, biasa dah hilang dah tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah, awal penuh, akhir pun penuh. Selalu begitu. Tapi syarat dia kena more kambing. Itu je. Kalau more semakin kurang, bihun goreng tak ada toge, na'uzubillah, orang pun tak datang. Jadi ibu-ibu pun waktu tu dah sibuk dah dengan sampritnya, dengan kuih macam-macam lah. Yang harap-harap kuih tu lepas tarawih lah. Saya pun tak panjang, saya baca pendek-pendek je. Yang penting makcik-makcik dan opah-opah dapat hayati apa yang saya nak baca tu, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar itu dulu, mudah-mudahan apa yang baik semuanya daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairal jazaa. Terima kasih Ustaz atas pembentangan, atas perkongsian ilmu, dan alhamdulillah rasa puas bila mana awal kalam mukaddimahnya dah macam Datuk Badli Shah, insya-Allah. Dan ramai yang WhatsApp minta untuk jasa baik Ustaz untuk terus salatul imam, insya-Allah saya bil insya-Allah. Jadi tuan-tuan ibu ayah rahmati Allah SWT, alhamdulillah kita juga telah pun mendapat salah satu daripada rezeki yang besar, iaitu didoakan oleh asatizah atas asatizah kita. Moga-moga dengan doa dan diaminkan oleh kita semua, insya-Allah kita di antara insan-insan hamba Allah yang terpilih untuk menjadi sebaik-baik pengisi Ramadan pada tahun ini. Dan andainya ia merupakan Ramadan yang terakhir, maka jadikanlah ya Allah ianya pemberat timbangan amalan-amalan kita, insya-Allah. Akhir kalam, salah silap mohon diampun. Terima kasih ibu ayah. Kehadiran tuan-tuan ibu ayah adalah sokongan yang sangat-sangat besar, dan insya-Allah moga-moga adal al khairi ka fa'ilihi. Di atas kehadiran tuan-tuan, insya-Allah ia akan memberikan dan juga terus menjadi salah satu asbab untuk kita menjadi pengimarah rumah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.